Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan menceritakan kisah sahabat Nabi, iaitu Ikrimah bin Abu Jahal, iaitu mukmin, muhajir dan mujahid. Siapakah Ikrimah bin Abu Jahal? Jadi Ikrimah bin Abu Jahal ni adalah anak kepada Abu Jahal. Ikrimah berusia 30 tahun semasa Nabi Muhammad SAW mula menyebarkan dakwah secara terbuka. Ikrimah juga adalah seorang bangsawan Quraisy yang dihormati, kaya dan berasal daripada keturunan Mikrat. Maaf kalau saya sebut salah. Ikrimah juga turut dikenali sebagai pemuda Quraisy yang gagah berani dan sangat dikenali sebagai penunggang kuda yang sangat mahir. Ikrimah ni sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW adalah kerana telah didorong oleh ayahnya iaitu Abu Jahal untuk membenci dan memusuhi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ikrimah ni sanggup buat apa je kiranya anaknya para sahabat dan sebagainya adalah hanya kerana untuk memuaskan hati ayahnya. Semenjak kematian ayahnya Abu Jahal di Perang Badar, sikap Ikrimah yang memusuhi Nabi Muhammad SAW telah berubah kepada sikap sangat membenci dan sikap dendam. Kalau dulu dia memusuhi Nabi Muhammad SAW adalah hanya kerana ayahnya, dan kini juga dia sangat membenci dan dendam terhadap Nabi Muhammad SAW juga kerana ayahnya, tetapi kerana ayahnya dah meninggal. Kalau dulu tu ayah dia yang mendorong dia untuk benci Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Khandaq meletus, kaum musyrikin Quraisy telah mengepungi Madinah selama beberapa hari, dan akibat perasaan marahnya yang terlalu tinggi, Ikrimah telah nekat untuk menyerbu benteng kaum muslimin, tetapi perbuatannya hanya sia-sia dan dia berpatah balik, berlari daripada hujan panah daripada kaum muslimin. Ketika berlakunya Fathul Mekah, kaum Quraisy telah memutuskan untuk tidak akan menghalangi Rasulullah dan kaum muslimin untuk memasuki Mekah, tapi perkara ini tidak dipersetujui oleh Ikrimah dan pengikut-pengikut Ikrimah. Mereka menyerang kaum muslimin tapi dapat dikalahkan oleh Khalid Al-Walid. Lalu Ikrimah melarikan diri ke Yaman. Kenapa Ikrimah lari ke Yaman? Sebab dia takut dia dibunuh oleh Rasulullah SAW. Tak lama lepas tu, Ummu Hakim iaitu isteri kepada Ikrimah telah berjumpa Nabi Muhammad untuk meminta maaf dari pihak suaminya. Lalu Rasulullah pun memaafkan. Maka Ummu Hakim pun kembali ke suaminya, memujuk suaminya untuk balik ke Mekah, dan dia bagi tahu kat suami dia yang Nabi Muhammad telah pun memaafkan orang. Ketika Ikrimah dan isterinya hampir tiba di kota Mekah, sempat Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat, janganlah kalian memaki ayahnya, kerana memaki orang yang sudah tiada bererti menyakiti orang yang hidup. Walaupun orang yang mati pun tak dengar pun apa yang kita dah cakap. Macam itulah, lebih kurang. Apabila Ikrimah dan isterinya masuk je di majlis Rasulullah, Ikrimah pun mengucapkan 2 kalimah syahadah. Setelah itu, Ikrimah ni telah join geng-geng dakwah, dan dia berada di barisan dakwah sebagai anggota pasukan berkuda yang sangat berani di medan perang. Ikrimah juga menjadi seorang ahli ibadah dan rajin membaca Al-Quran di masjid. Ketika di perang Yamruk, Ikrimah ni dia macam terus ke depan, macam tak sabar sangat nak berperang tau. Lepas tu Khalid Al-Walid menahan, lalu berkata, Ikrimah, kamu jangan begitu. Kembali, kematianmu adalah kerugian besar bagi kaum muslimin. Lalu Ikrimah, dia tak peduli pun dengan kata Khalid Al-Walid ni. Dia membalas, biarkanlah sahaja aku Khalid. Biarkan aku menebus kembali dosa-dosa lampau yang telah aku buat.
Sebelum ini aku telah memerangi Rasulullah SAW di beberapa medan perang. Pantaskah aku setelah masuk Islam, aku lari daripada tentera lawan? Lepas tu dia kata tidak, sesekali tidak. Seterusnya dia sambung lagi ayat dia. Dia kata, siapakah yang berani mati bersamaku? Jadi beberapa orang lompat ke arah Ikrimah ni untuk berperang, dan akhirnya mereka berjaya menumpas pihak Romawi. Di akhir pertempuran ada 3 orang yang keadaannya sangat kritikal, iaitu Al-Haris bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah dan juga Khalid bin Abu Jahal. Al-Haris meminta air minuman. Ketika air didekatkan di mulutnya, dia ternampak Ikrimah yang sedang memandang dia dalam keadaan yang sama. Lalu si Al-Haris ni pun suruh orang yang membawa air tu macam kasih minum dulu dekat Ikrimah. Waktu air didekatkan di mulut Ikrimah pula, Ikrimah ternampak Ayyash ni pandang dia macam keadaan dia. Jadi dia suruh tukang bawa air ni bagi dekat Ayyash untuk minum air. Lalu ketika orang tu nak pergi kepada Ayyash, Ayyash telah meninggal dunia. So jadi dia patah baliklah nak pergi dekat Al-Haris dengan Ikrimah. Waktu dia patah balik tu pun mereka berdua pun telah syahid, tak sempat untuk minum. Jadi begitulah ceritanya seorang pejuang Islam yang pada awalnya memusuhi Islam mati syahid di medan perang untuk mempertahankan agama Islam. Itu saja daripada saya. Sekian. Jaga hati, jaga iman dan jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.